وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Sahibul Fadilah, pengurusi majlis yang berusaha pengurusi masjid, saf kepimpinannya, Ashabul Fadilah, tok-tok imam, tok-tok guru, para alim ulama yang berusaha untuk sidang, jawatan kuasanya, orang-orang besar kawasan ini, tok-tok guru, para alim ulama, para ibu bapa, muslimi muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana dengan izinnya kita diberi kekuatan untuk menapak kaki masuk dalam masjid sembahyang beribadat. Tak kala ramai kawan-kawan kita, rakan kita yang uzur, yang sakit, yang tak mampu untuk datang ke masjid, bertarung dengan kesihatan yang tidak begitu baik baginya. Tapinya alhamdulillah, takdir ilahi untuk kita cukup baik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk yang diangkat pada hari ini adalah dari mana nak ke mana. Apabila kita tengok diri kita, maka Allah jadikan diri kita ini cukup luar biasa. Ayat yang dibacakan oleh sahabat tadi jelas menunjukkan sama ada kita dijadikan daripada ibu bapa kita melalui air mani yang dinyatakan mim maniyyin yumna, daripada mani yang dipancukkan, atau daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut daripada tanah yang Allah ciptakan Adam alaihi salam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada tanah dan kamu semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Mengkaji ciptaan manusia ini adalah amat unik. Orang tanya umur manusia ni berapa tahun hak mula-mula kali. Ada kata 4,000 tahun, 5,000 kata, ada kata 7,000 tahun ada kata. Ada kata lebih lagi. Kalau ditemukan di Perak, dipanggil Perak Meng, 11,000 tahun. Kalau kita tengok beberapa mami yang kita bertemu, mamia yang kita bertemu di China, di Peru, di sebahagian Mesir dan seumpamanya, ada yang puluh ribu tahun. Ada yang kata bila kita tengok DNA manusia ni, dia akan pergi kepada satu, akhirnya unsurnya ke Afrika dan pelbagai lagi. Walhasilnya, walaupun kata berapa ribu tahun, tapi yang kita sepakati manusia daripada Adami, daripada Nabi Adam, yang isterinya Hawa, daripada itulah berzuriat keturunan manusia, berbangsa-bangsa, berbahasa-bahasa. Itulah asal usul manusia. Untuk melihat lagi dekat, kita ini sudah tentu daripada ibu dan bapa kita, dan kita ada tarikh lahir kita, kita ada nama kita,
Dan Allah jadikan bila mana kita berada dalam perut ibu kita, prosesannya cukup luar biasa. 40 hari pertama sebagai titisan mani yang bercampur, min nutfatin amsyaj. 40 hari kedua bertukar daripada nutfah menjadi alaqah. Alaqah ini dalam bahasa yang mudah dipanggil sebagai uritus, yang bergantung pada dinding rahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq, Allah gambarkan ciptaan sejak 1400 tahun dulu, yang manusia tak tahu bagaimana manusia diciptakan, tapi Allah war-warkan dan declare secara langsung dan detail mengikut nizam dan peraturan sunnatullah kepada manusia. Kemudian 40 hari yang ketiga ditukar menjadi mudghah, yang mana disaluk pada daging tersebut, dalamnya tulang temulang, dilembagakan, kemudian akhirnya masuk 120 hari, diperintahkan malaikat untuk meniup roh, dan ditulis padanya 4 perkara: rezeki dia, ajal dia, apakah dia ni, umur dia apa ni, apakah dia ni, baik ke ataupun celaka ke, ditulis satu persatu. Hal ini disebut dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu misla zalika alaqah summa yakunu misla zalika mudghah. Hadis ini masyhur dalam matan Arba'in Nawawiyah, hadis yang keempat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terjemahan macam saya terjemah lebih kurang tadi. Ni asal manusia. Cuma asal manusia ni, perkara yang kita kena faham, perjalanan kita atas muka bumi ini merupakan lukisan takdir ilahi yang telah terwujud sebelum kita ada lagi. Maka perjalanan kita tak boleh keluar daripada real takdir Tuhan. Yang kita sebut hadis tadi, sampai dia kata bikat bi rizqihi, ditulis rizkinya banyak mana, sampai tahap tu. Bahagia atau tidak, celaka atau tidak, semuanya ditulis. Seolah-olah dalam hal seperti ini kita akur. Perjalanan hidup kita ini tidak sama. Ada yang okey, ada yang KO, ada yang TKO, ada macam-macam. Ada orang daripada kecil dia baik je, besar jadi jahat. Ada orang jahat, tiba-tiba baiklah jom. Ada orang baik jahat, akhirnya baik. Pelbagai bentuk. Dia tak sama keadaan manusia antara satu sama lain. Menginsafi hakikat inilah, maka tajuk daripada mana kita, di situ kita tak mungkin untuk menolak takdir ilahi. Kita rasa kita ni nak jadi Arab, dah kita Melayu, kenapalah tak jadi Arab. Kita kata kita nak duduk di Bandar Melaka, tapi kita duduk Jasing.
Semuanya itu bukan pilihan kita. Kenapa mak saya orang ni, bapak saya orang ni, itu jangan soal. Tapi soal apa yang anda isi dalam hidup anda. Ini yang paling penting. Oleh kerana itu, kita bila hidup, sepatut dan selayaknya dia ajar kepada kita dan mengajar kepada anak-anak kita akan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kerana bila kita tengok keadaan kita ni, sebenarnya lebih banyak kita syukur kepada Allah daripada kita diuji oleh Tuhan. Tuan-tuan, saya pernah pergi dan pernah belajar di Syria. Syria ni tempat comel sangat. Kalau air sungai dia tu, kalau kita boleh minum asam. Sini janganlah tuan-tuan, bahaya mati kot. Air tak cukup dengan itu, buah-buahan besar-besar. Buah anggur besar ibu jari kaki. Hak gauk tu, kaki gauk besar. Sampai bila dia ajak kita makan, tanya berapa sekilo, 25 sen. Apa benda ni, 25 sen sekilo. Restoran ada tempat tu, atap restoran tu dinaungi oleh pokok anggur. Sebab pokok anggur ni dia jale. Dan kita buat-buat tangan kena ikat, kita pergi makan buah anggur tu. Buah anggur kan dia berguguh. Tengok orang Arab tengok pelik. Oi, lain macam. Murah. Buah ada 5, besar kepala itu. Besar kepala itu, bukan besar ni, besar kepala. Buah tembikai dia panggil jabas. Bahasa moden dia panggil bitir, dia panggil jabas. Bahasa Sony, Allah, so murah, cukup murah. Tapi bila berlaku peperangan, ramai terpaksa hijrah, ramai terpaksa larikan diri, ramai terpaksa berpindah. Dan saya pernah pergi ke pelarian, kem terbesar di Jordan. Saya tengok pun kesian, naif, daif. Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan nasib mereka. Kalau kita duduk dalam masjid ni, kita bangun daripada rumah, daripada masjid, kawan kita bagi tahu, wal-iyazubillah, mak, rumahmu habis terbakar, tak ada tinggal apa satu dah. Sebenarnya jauh lebih baik daripada jadi pelarian. Jauh lebih baik. Tu nak ceritanya azabnya, seksanya jadi penggalih. Saya selalu temu di pejabat saya, ramai yang datang. Jadi kita syukur pada Allah. Tuan-tuan ada rumah, anak tuan-tuan ada rumah. Kuala Lumpur tu ada tempat orang tak ada rumah, namanya gelandangan. Kesian. Ada satu hari, ni cerita benar, ada seorang perempuan mari nak bertemu saya di pejabat. Saya pun kata, masa tu kebetulan saya KL, jadi temu di KL lah, biasa Putrajaya saya pun duduk. Dia mari di KL.
Selepas orang ni temu, giliran dia pula temu, dia pun masuk. Dia duduk, saya tengok. Jadi saya punya ada sahabat rakan-rakan ataupun di pejabat tu, saya suruh buat air, mana-mana pun buat air. Jadi dia pun buat air. Setiap kali orang ni buat air nak isi, dia senyap, dia tak cakap. Kesian dia. Tapi akhirnya bila dah tak ada, dia cakap, saya ni, bapa saya pun saya tak tahu. Mak saya dikatakan melacur. Saya dilahirkan tak ada rumah. Sejak kecil saya gelandangan. Saya dibenci oleh ibu. Meniti air mata kesian. Saya berkahwin. Saya dapat suami. Suami mak giang isap rada. Suami pinjam dengan alung banyak. Bukan sekadar acik angah, alung pinjam. Akhirnya alung mari rumah nak bunuh saya. Kesian saya dengar, ya Allah. Insaf. 3 hari saya lepas dia balik, saya nengung je seorang. Ada juga rakyat Malaysia macam tu. Ya kita ni kan main sedap duk makan nasi lemak sini, asap dah, kan main kemah. Ada orang yang susah-susah, Allah. Allahul Musta'an. Sebab itu saya nak zahirkan bahawa kita syukur pada Tuhan. Allah bagi. Ustaz bolehlah cakap ustaz sedap. Benar, saya sedap. Tapi kita semua ni, selalu tak kita tengok orang, kita kata saya nak jadi orang tu. Sebab kita tengok kereta dia, kita tak tahu di balik kereta dia hutang dia banyak. Selalu tak kita tengok orang tu nampak hebat, tapi di belakang hebat dia duka cita yang panjang. Hamba ni ramai orang datang, tuan-tuan. Sebab tu hamba ni tua pada umur. Tua. Dah dengar masalah orang, letih. Tengok Allah masalahnya, tengok masalah. Saya nak cerita kita ni memang ada banyak masalah. Tak ada orang tak ada masalah. Kalau tanya Ji ada masalah? Tak ada ustaz. Ni lah masalah awak, tak ada masalah. Orang lain ada semua masalah. Ni kehidupan. Saya nak buka dulu kehidupan. Jadi daripada mana kita datang, itu bukan kerja kita lah. Cuma pengisian dalam hidup. Macam mana kita nak mengisi hidup? Yang ini kita perlu ibu bapa yang baik. Kita perlu suasana environment yang baik, bi'ah salihah. Kata Syekh Abdullah Nasir Luang, baiknya manusia bila ada 3 cukup. Dia ada keluarga yang baik, dia ada masjid, dia ada sekolah. Kerana keluarga yang baik membentuk jasmani dia dan adab serta akhlak. Kerana masjid akan membentuk kerohanian dan juga akhlak. Kerana sekolah membentuk IQ dan juga spiritual dan juga sebahagian daripada tubuh badan, emosi. Jadi gabungan itu akan melahirkan manusia yang seimbang. Kita bimbang manusia tak seimbang. Cerdik je, tapi dia tak tahu apa nak buat. Dia cerdik, tapi dia tak tahu apa nak buat. Sebab itu kita ada kemahiran hidup. Kita ada TVET.
Kita ada bagaimana nak berdikari dan nak mandiri. Kita ada cara untuk nak meneruskan kehidupan dengan seterbaiknya. Tengok. Jadinya dalam hidup, jangan sibuk nak jadi orang, jadi kita. Kita selalu kata nak orang ni, nak jadi orang ni. Tak, jadi kita. Sebab itu Nabi bila jadikan bersama dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Osman, dengan Ali sebagai contoh, maka Ali dengan sifat kealiannya, Abu Bakar dengan keabu Bakarannya, Umar dengan keumarannya, Osman dengan keosmanannya. Nabi tidak mengabu Bakarkan Umar, tidak menumarkan Osman, tidak mengalihkan Abu Bakar. Tak, masing-masing dengan watak masing-masing. Tapi semuanya okey, semuanya baik. Tapi cara masing-masing. Kerana kita sifatnya saling bantu-membantu, saling kuat menguat antara satu sama lain. Baik, apa yang kita nak buat? Selepas kita bincang dari mana kita faham. Tapi soalannya nak ke mana? Bila sebut dari mana, nak ke mana, maknanya tengah ni apa benda kita nak buat. Tengah ni sama ada nak bekal hak sana, tengah ni sama ada kurangkan bekal sana duk asyik, maka itu keadaan kita. Tepuk dada, tanya imam. Ibarat hidup ini telah diibaratkan oleh ramai tokoh. Ada yang mengatakan hidup ini adalah pengembaraan. Nak tak nak kena gembara. Sama ada mengembara dari segi usia. Saya datang tadi, saya tanya, ni gambar 2010. Dia panggil pegawai syarak. Ada semua ke ada hak mati dah? Ada dah hak mati. Tengok. Tiap hari kita dengar orang ni mati, orang ni sakit, orang ni begini, macam-macam. Dan umur kita ni kita tak boleh nak hak. Saya ingat saya nak kuci umur saya 33 tahun. Tak boleh. 30 tahun kemudian 63 dah. Dulu kita rasa gagah, sekarang tak gerak dah. Tak kuat dah. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ibarat hidup ini seperti seorang yang naik kapal. Bila naik kapal, nakhoda tu kata, kita akan pergi mendarat sekejap di pulau. Ditempuhkan beberapa ketika, ambillah bekalan daripada pulau itu, dan kapal ini akan memberi loceng amaran. Kalau tak naik, dia akan ditinggalkan. Kita bila sampai di pulau tersebut, terkejut. Ada orang dipanggil mabuk laut. Bila tengok darat dia jadi lain. Apa yang berlaku? Tengok di pulau tu adanya pokok rambutan, buah-buahan, adanya musaking, adanya pula buah-buah manggis, ada pula makanan yang lazat macam-macam. Dia kata, "Hui, seronok duduk sini. Aku tak mahu dah." Dia pun duduk asyik leka.
Tiba-tiba kapal memberi loceng amarang pertama, kedua, ketiga. Tak dapat tidak dia kena pergi, tapi dia asyik, dia lupa nak bawa bekalang. Bagaimana dia nak meneruskan perjalanan yang panjang tanpa bekalang? Rugi tak? Amat rugi. Pak Hamka kata hidup hanya sekali, justru biarlah bererti. Rugi. Itu gambarannya. Kita tengok, kalau kita nak merentasi padang pasir, apa kita buat? Kita kena bawa bekalan. Kita kena bawa ilmu. Kita kena bawa maklumat. Kita kena kutip pengalaman. Kerana itulah ramuan yang menyelamatkan kita dalam perjalanan destinasi yang panjang. Kalau tak, saya tengok dalam National Geographic ataupun apalah, jenis-jenis rencana, banyak sangat sekarang. Ada satu rancangan tu, seorang lelaki, dia cuba nak melintasi gurun di Afrika. Gurun. Apa dia buat? Dia belajar dulu dengan orang Bedui. Apa yang dia buat? Dia belajar macam mana nak merentasi gurun. Dia bawa unta, jalan, tambak unta, lepas unta pergi cari sesuatu untuk makan. Unta lari, cari unta, akhirnya bertemu unta. Letih. Dia bagi tahu kalau kita duduk di gurun, macam mana kita nak dapatkan air. Kita tengok ada binatang tak? Kalau ada binatang, sebab binatang perlu air juga. Macam mana nak sipang air? Macam mana nak cari untuk nak survive hidup? Semuanya itu sebenarnya gambaran kecil, mini kehidupan. Itulah realiti hidup di dunia kita. Kita nak menikah, kita nak beranak, kita nak cucu, kita nak keluarga, kita nak makan sedap, kita nak minum, kita nak ada rumah, kita nak, semua kita nak. Tapi kita akan cuba lihat kemampuan, kadar kemampuan kita. Nak semuanya itu dibatasi. Bagaimana keadaan keuangan, harta. Dapat tuan-tuan, apa yang menariknya? Apa yang kita nak dalam hidup ni, kadang-kadang kita ni dilalaikan dengan kehendak, akhirnya matlamat hidup tu kita lupa. Ini banyak. Kita dah bincang bab kaya, kita terlupa untuk ibadat. Ada orang kerja tu siang malam pagi petang, macam orang Jepun. Kerja sungguh, workaholic orang kata. Tapi sebenarnya dia telah menggadaikan satu bab namanya life. Tak ada. Ada orang Pakistan, saya baca kisah, dia miskin, duduk di Pakistan, menikah, dapat anak 2-3 orang, duit tak ada. Akhirnya dia tekad, ni sekitar 70-an atau 80-an, pergi ke England, jadi buruh kutik strawberry atau apa.
kemudian kerja dengan orang putih, kemudian dia kumpul duit, sebahagian dia hantar kepada anak bini, sebahagian dia kumpul, akhirnya dia boleh beli kedai. Bila dia beli kedai ni, dia menega-nega, dia pula boleh ambil orang. Akhirnya dia pun kaya, boleh hidup. Bila dah kaya, boleh hidup, dapat pula PR kerakyatan, dia patah balik ke negeri dia. Patah balik ke negeri dia, dia bawa anak bini dia mari ke England. Dia datang dengan susah, anak bini dia datang dengan senang. Anaknya telah berlaku apa yang dipanggil sebagai shock culture, kejutan budaya. Boleh ni beli ni, dia nak didik anak dia terpengaruh dengan barat, lebih barat daripada barat, dan anak dia ni akhirnya hanyut. Tuan-tuan tahu, dia kata, kami dapat golden, tapi kami tinggalkan God. Kami dapat kekayaan, tapi kami terpaksa membayar dengan harga mata benda yang mahal. Kami hilang Tuhan. Bahagia dah hidup macam tu? Tak bahagia. Orang tak semayang, tuan-tuan, percayalah mereka tak akan bahagia. Orang yang tinggal agama Allah, dia tak akan bahagia. Walaupun dia royak, dia bahagia, dia makan sedap, tapi tengok mimik air mukanya, hatinya kosong. Percaya. Mana dalil? Dalil mudah, semayang. Allah sebut hayya 'alas salah, lepas tu apa kata? Hayya 'alal falah. Mesti percaya mana. Tengok tuan-tuan semayang. Saya tanya nanti, ada makan tak lepas ni? Ada, tengok ada dah. Bahagianya tuan-tuan tengok duduk sini. Senyap semua ni. Ada yang sampai tidur. Orang yang pusing tak boleh bahagia. Susah hati gini-gini. Tengok tuan. Hebat. Maknanya tuan-tuan, Allah bagi, kita kena faham target hidup. Saya suka tengok orang kaya, dan patut kena ada orang kaya, tapi orang yang bersyukur, orang yang banyak mengorbankan pada agama, orang yang guna kekayaan untuk abdikan diri kepada Allah, tu paling comel. Kalau boleh parking kereta sini Lamborghini, Bugatti Veyron, Teriman keluar tu teleleh Helio, tengok Allah. Minta maaf lah bukan Teriman sini. Nak ceritanya, kalau boleh aku nak naik kau sekali. Tapi kereta tu jarang parking sini. Biasanya di hotel-hotel 5 star. Ini kita nak gambarkan. Konsepnya, walaupun kita kaya, kita kena masjid, kita kena surah bala, kita kena majlis ilmu, kita boleh bangkit tengah malam sembahyang. Itulah sekaya-kaya manusia. Untung dia guna dunia dia untuk akhirat dia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang akhirat. Tapi kalau dia lepas, rugi saja. Kita ada hala tuju dalam hidup. Kita tengok kampung kita ni, macam mana kita nak dapat pahala, nak raih pahala daripada kampung kita. Kita fikir, kita kata, jom kita buat squat mari semayang, squat solat. Jadi kempen, jom kita pergi surau, pergi masjid. Hang tak zikir pun tak apa. Bukan saya kata jangan zikir, tapi berekap pertama, ajak pergi masjid. Baru-baru ni Malaysia
lawan bola dengan Thailand. Alhamdulillah Malaysia ranking dia naik dah sebab menang. Banyak kali menang. Malaysia menang lawan bola dengan Thailand. Hamba wakil sahabat kita ni hantar tim, bukan tim bola, tim squad mari semayang. Jom solat, mayang di luar stadium. Alhamdulillah ramai orang semayang. Di saat celah mereka dalam keadaan untuk memberi sokongan sama ada atras kata apa, tapi boleh semayang. Buat sekadar kita mampu. Lawang pula Indong baru ni, Indonesia. Sekali lagi berebu pakat nak minta tiket dengan hamba. Pakat pergi, saya tak pergi lah. Kalau saya pergi pelik pula mufti pergi. Saya suruh ni semayang. Jadi pakat semayang. Kita cuba. Kita pergi ke banduan akhir, hak nak kena hukum gantung. Sama-sama ajak duk, sama-sama semayang, ibadat, buka puasa sama. Tuan-tuan, bila kita kata kehidupan itulah yang kita nak. Saya datang ke sini, sebenarnya saya bukan orang paling lebih. Saya yakin ramai di kalangan tuan-tuan jauh lebih baik pada saya. Tapi sifatnya kita saling nasihat menasihat. Kata Nabi, rubba muballighi fikhin ila man huwa afqah aw aw'a minhu. Boleh jadi orang yang menyampaikan ilmu fiqh ni kepada orang yang jauh lebih faham, lebih reti lebih daripada dia. Tapi sifat. Jadi ini terbuka. Ambil. Kita mengutip macam-macam. Kita kahwin, macam mana daripada kahwin tu nak dapat pahala? Kita ada anak, macam mana daripada anak tu nak dapat pahala? Kita berkawan, macam mana daripada berkawan tu kita nak dapat pahala? Kita hidup, kita nak dapat pahala. Sebagaimana orang cerita kalau hidup nak duit. Betul. Macam-macam cara kita boleh buat, tuan-tuan. Bukan dengan satu, bukan, macam-macam. Kita kena fikir, sebab ini peluang. Seorang ulama namanya Al-Imam Al-Marwazi kalau tak silap. Dia musafir. Sedang dia musafir, dia berhenti semayang malam-malam. Semayang punya semayang, tiba-tiba dia dengar satu suara. Hei orang di atas. Dia fikir mana pula orang di atas. Dia tanya, "Mung siapa?" "Aku orang di bawah kamu. Ana makburun tahtak." Oh, dia tak macam kita kalau dengar tu berlari tak cukup tanah. Ini peluang. Lalu dia pun tanya, "Siapa mu?" Kata dia, "Aku orang mati hak dalam kubur dah." Allah. Ini kadang-kadang kasyaf Tuhan tunjuk. Tapi bukan semua isi kubur tak tahu kala pun, tak dengar pun kita kata. Tapi kadang-kadang Allah tunjuk kepada orang-orang tertentu. Kalau saya nak datangkan kisah banyak, tapi nak cerita hak ni je. Lalu dia pun ambil peluang. Dia kata, macam mana orang duduk dalam kubur je? Orang duduk dalam kubur, kalau kita beri handset Huawei pun dia tak jawab. Tu orang duduk dalam kubur. Orang ni jawab, "Antum fi daril amali wala jazaa'a alaikum.
wa nahnu fi daril jaza wala amala lana wallahi la rak'atani bil laili khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu berada di negeri amal, kerja, dan kamu tak dibalas lagi. Kami yakni hak mati berada di negeri pembalasan dan kami tak ada peluang dah nak beramal. Wallahi, 2 rakaat cuma yang dapat kamu lakukan sembahyang di waktu malam jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak payah cakap banyak lah tuan-tuan. 2 rakaat sembahyang kita dapat 1 kereta kacir. Oh, kita kata apa? Ya Rab, kalau saya buat 10 kacir, kacir 35 kali 350,000 dah. Boleh dah beli Harrier sebuah, Mercedes AMG, tambah 20 lagi, boleh dah Porsche, boleh dah Audi. Tengok, kalau hak tu pun kita berebut, bayangkan kalau Allah kata, Nabi kata, ataupun disebut dunia dan seisinya, apa lagi nak? Kita duduk sini dapat tanah tepi jalan 2 ekar setengah, Allah seronok. Tanah siapa tu? Tanah pada. Oh, kemah. Ada sahabat saya seorang, dia cerita dia ada tanah, nilai tanah dia ratus juta. Barang je orang. La ilaha illallah kata. Ya Allah, kemah. Bukan rupiah, RM. Tuan-tuan, apa yang kita nak ceritakan di sini? Tengok, sekarang ni kita beramal. Sebab itu mereka zaman dulu, mereka rajin beramal. Ada yang datang masjid. Saya selalu kalau tengok orang tua datang masjid, saya tanya. Baru ni duduk tepi Amba di KL ke Selangor, lupa dah. Tanya, Ji umur berapa? Dia pun kata umur saya 90 tahun dah. 9 siri. Oh, kemah. 9. Anak dia ada. Anak dia pun 70 lebih dah. Anak dia pun tua dah. Oh, kata 90 lebih. Tapi saya kagum, dia boleh datang ke masjid. 90 datang masjid, kita 29 pun dah datang. Tengok, ada seorang di Mesir, di Saudi, orang Mekah, setiap hari, setiap waktu semayang di masjid, bukan masjid haram, masjid tepi rumah dia. Namanya Abdullah Al-Asiri. Apa istimewanya? Sudah 60 tahun dia datang ke masjid semayang. Kenapa suruh sangat? Sebabnya dia datang ke masjid semayang setiap waktu dalam keadaan merakuk. Ngakuk. Apa makna merakuk? Mana dia cacat uzur, ngakuk mari masjid. Hang tak mengakuk pun tak mari masjid. Allah bagi elok kaki. Sebab itu kaki kita ni kena jayeng daripada masjid. Nak kata macam mana? Payah. Kita boleh pergi ke Jayeng, Jisco, Tesco, bukan marah, gilah. Tapi kadang-kadang nak kena ke masjid, payah, berat. Nak lakuh kaki ke masjid, Allah. Sebab itu kita duduk dalam masjid ni boleh gaya bebas. Sebab seatnya tak penuh, sebab mahal. Orang duduk masjid ni dia lain. Dia duduk tiang belakang cari.
Ya dah isi depan ni. Kalau orang main bola, grandstand tu mahal. VIP orang nak. Saya dah penuh belakang. Ada surah baru ni, Ambus Kamu. Start saya masuk, semua dah tepi semua. Penuh tu. Kosong tengok. Hai. Kata hebat kawasan ni. Ya dah main tepi ni, penuh tepi. Penuh. Kosong. Tengah kosong. Penuh tepi. Hak lelaki baik, hak perempuan baik. Boleh tahan kata. Masya Allah. Tapi baguslah dia datang. Kena buat pengisian. Ni pergi masjid. Belajar ilmu. Belajar ni penting. Belajar. Kena belajar. Bila kita belajar, kita dapat banyak maklumat. Bila kita dapat banyak maklumat, kita baru boleh betul hak ni gini, hak ni gini. Saya tuan-tuan, saya sampai sekarang saya belajar. Sampai sekarang saya belajar. Tiap-tiap hari. Tapi cara belajar berbezalah. Macam saya hari ni nak jawab isu 8 minit waktu semayang subuh kena takhirkan. Macam mana hujah? Hari ni nak jawab isu semayang Jumaat 2 kali di satu tempat yang sama kerana hujang di Kuala Lumpur, di surau Al-Aslahiyah. Macam mana nak buat? Jawab dalil mengikut Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani, ikut Abu Yusuf, ikut ni, adalah cakap. Setiap pagi saya akan panggil unit saya 15 ke 20 orang. Hang jawab apa? Ni pun cerita saya jawab e-wallet. Okey, cerita. Saya nak gini. Yang kedua apa? Yang kedua jawab tentang hadis ghalas. Okey, terangkan satu. Tolong rojok gini. Yang ketiga apa? Yang ketiga jawab tentang satu pelbagai. Begitulah setiap hari. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube kita. YouTube pun ada. Boleh subscribe lah di YouTube kita. Kita ada laman web. Laman web kita 6 tahun lepas 25,000, sekarang ni hampir 11 juta. Kita ada Facebook, ada 400,000 lebih. Kita ada Insta, 600,000 lebih. Tujuannya apa? Sebar ilmu. Sebar. Bukan kerana kita pandai, kita ramai-ramai tim kita ada. Nak seorang demam kita. Nak jalan macam mana? Dia macam orang main bola kau tuan-tuan. Pemain pro ni kaki dia tak lebih pada 5 saat bola. Teh. Duk gelek seorang lembek kau. Jadi maknanya dalam hidup ni kena macam tu. Wah, belajar, jangan tak belajar. Ustaz saya tahu dah. Belajar. Kita belajar. Cari ilmu. Saya baca Syekh Said Ramadan Buti ni. Ni untuk guru saya. Alim. Saya tanya ayah anak dia, Dr. Taufik, macam mana bapakmu? Kalau aku masuk bilik kecil dia, sama ada dia baca, dia menulis, dia baca Quran, dia zikir, dia semayang, sekali-sekala aku tengok dia sedang tidur. Kalau kita masuk tidur semua, tidur. Kata mana? Lepas tu tengok TV. Lepas tu senyap, apa main game. La ilaha illallah. Itu masalah kita. Susah. Umar bin Abdul Aziz, macam mana hidup dia? Ibadah, semayang, puasa, buat baik, takbir negara dengan good governance, sehingga Ibn Khaldun puji. Orang-orang zaman dulu kuat ibadat, pergi dekat dengan isteri dia Fatimah. Macam mana Umar bin Abdul Aziz ni kuat benar ke mayang? Dia kata tak, lebih kurang mungkin kurang lagi. Tapi wallahi bila cerita bab api neraka, bab azab Allah, bab kubur, dia menangis takut kepada Allah.
Ibarat burung baru tumbuh bulu paha, musim sejuk, ketah duduk bawah perut mak dia. Ketah. Takutnya Allah. Tengok. Ni mereka yang hebat kalau kita tengok. Jadi dengan sebab itu, kita ambil peluang. Hidup, kita buat isi. Berkorban. Apa salahnya kita fikir untuk masjid kita, untuk surau kita. Nak bina balik orang-orang macam tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan lah yang akan mewarnai Putrajaya 10-15 tahun akan datang, yang akan jadi orang yang cukup berguna tak kala tuan-tuan ajar dia erti kehidupan. Tuan-tuan ajar dia bagaimana cara kita berbakti pada agama, nusa dan bangsa. Bukan payah, boleh. Ni cuti sekolah ni, anak-anak duduk di rumah, kita pun termenung macam mana nak suruh. Ambil buku kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Suruh anak kita mengapa? Mengapa hak paling mudah sekali, wahai anakku, cuti sekolah ni hang kena ingat nama Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. 21 lapis. Tak ingat nanti beli semua, senang. Hadiah ke anak-anak. Hang kena baca. Kita hadiah 3 anak, 3. Kita ambil kita, anak kita ingat, kita tak ingat. Allah, satu hal juga. Jadi ngapalah sama-sama dengan anak-anak. Dah duk sambut Maulidur Rasul berapa kali. Kalau saya tiap-tiap malam. Orang ni mari suruh ceramah, esok ceramah. Kena ingat. Kuat-kuat. Ni kita tak bincang lagi Rasulullah SAW sifat dia apa-apa. Jadi anak kita kena ada macam tu. Kita sayang anak kita, kita hantar, suruh baca nota untuk anakku. Macam mana kita nak nasihat ke dia? Biar anak-anak kita berjaya dalam hidup. Tuan-tuan, saat yang sama, di samping kita juga belajar, kadang-kadang kita selalu fikir bagaimana kita mati ni. Minta maaf lah, bab mati ni memang orang paling tak suka bercakap. Saya pun sendiri pun memang tak berapa suka cakap bab mati. Tapi Nabi sabda, aksiru min zikri hazimil lazzat. Kamu kena banyakkanlah ingat perkara yang memutuskan kelazatan. Namanya mati. Mati. Maksud saya, min aina ila aina, kepada mana kita nak pergi. Jawab dia mati. Dan mati ni dia bukan macam ambil SPM. SPM umur 17 ambil. Mati umur 7 hari boleh mati. Umur 7 tahun boleh mati. Umur 7 bulan boleh mati. Umur 7 minggu boleh mati. Umur 70 tahun boleh mati. Saya ambil 7 je semua. Senang. Dia bukan mesti orang muda tak mati, orang tua mati. Imam Syafi'i kata, kam min sakimin asyahinam minad dahri wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min fata asbaha dhahika wa nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa ramai orang sakit tak mati-mati.
Berapa ramai orang yang sihat tiba-tiba mati mengejut tanpa sakit. Berapa ramai anak muda sedang ketawa berdekah-dekah ketika itu kain kafannya sedang ditenung dan dijahit. Aksiden motor mati. Allahul musta'an. Mati. Tapi mati ni untuk kita 2 kalimah je. Hang hidup tara mana pun 2 kalimah je. Orang tanya macam mana mak tu? Allah baik. Bagus lah. Macam mana mak tu? Dak ayah cakap. Masalah tu. Kalau hak belajar teruk, berat benar. Sakit. Tapi hak nak kata baik tu 60 tahun khidmat hak baik. Yang ni kita nak pamerkan. Tuan-tuan, ni kehidupan. Sebab bila kita pergi sana, ai luar biasa. Kita untung dunia, kita nak lebih untung akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak macam tu. Tapi bila kita nak macam tu, kita kena buat persediaan yang rapi, sentiasa jelas. Ada hala tuju hidup. Hidup kita nak bahagia di akhirat. Hidup kita nak senang di akhirat. Nabi satu hari ada hamba dia ataupun orang khidmat dengan dia, khadam. Nabi tengok dia, Nabi kesiang. Nabi kata, mintalah apa mu nak minta. Kalau kita kata, ya Rasulullah, mintalah 1000 dirham, beli benda senang, nak menikah, nak bina rumah, nak bina keluarga, nak ni, nak ni. Nabi tanya sahabat dia yang papa ke dana, yang susah, yang miskin, khadam dia, mu minta lah apa benda mu nak minta. Tuan-tuan, kalau kena kita lah macam tu, tuanku cakap, Mr. Presiden, Mr. Agung, Mr. Perdana Menteri ataupun orang kaya raya cakap, hang minta lah apa benda. Kita kata, tunggu dulu, saya nak bincang dengan bini saya. Sebab kita bimbang. Kalau kita minta, bini kita kata, hang minta cemok tu sikit ya Allah, nak makan asam pedas ikan parang pun tak lepas. Allah kata, ya juga. Hang minta apa kan, kita kena fikir. Kita akan minta dunia, kita nak ni, nak ni, nak ni. Tapi sahabat Nabi ni dia minta apa? Ni sahabat yang tak ada benda, dia kata apa? Uridu murafaqaka fil jannah. Aku nak satu ya Rasulullah, kalau boleh masuk syurga nanti aku duduk rapat juga denganmu. Nak duduk dekat juga dalam syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah termenung. Rasulullah angkat muka dan berkata kepadanya, izan fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu kamu kena tolong aku dengan banyakkan sujud kepada Allah. Apa makna banyakkan sujud kepada Allah? Maknanya banyakkan sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu banyak macam mana, tetap dah gitu 17. Banyakkan sembahyang sunat. Orang yang konsisten sembahyang sunat, barang pasti dia sembahyang fardu. Tapi orang yang sembahyang fardu tak mesti sembahyang sunat. Itu antaranya. Dan apabila kita nak tahu kita nak pergi kepada Tuhan, kita kena jaga betul-betul halal dan haram. Ini perkara penting tuan-tuan. Halal dan haram dalam kehidupan, dalam jual beli, dalam makan minum, dalam berhubungan, dalam kekeluargaan, dalam macam-macam segilah halal haram. Jangan ingat halal haram ni daging khinzir je haram, bukan hak tu. Termasuk menipu orang, termasuk riswah, haram. Macam mana nak halal?
Yang ni cabaran. Saya dengar satu kenyataan. Satu lori terbalik tank susu. Ramai orang berebut susu. Berhenti. Hak pakai piyah pun buang piyah ambil tu susu orang. Ada sehari tu saya naik kereta lah. Bukan naik tu, mana duduk belakang, sahabat bawa. Cerita benar. Tiba-tiba nak masuk kat Tok Sungai Besi tu, saya nampak orang pakat berhenti ramai. Berlari. Hoi, ada apa ni berlari? Kejut. Tengok-tengok, duit banyak jatuh. Jadi pakat kutik. Dia kutik tu bukan dia serah dah, pakat serah dalam poket selalu lah. La ilaha illallah. Tengok, hanya halal dan haram. Hari ni benda nampak remeh, tapi benda ni besar, kita kena sedar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa apa yang saya ceramah ni cover dah tajuk daripada mana nak ke mana. Dan saya tutup dengan apa yang Imam Syafi'i dia mati dalam usia muda, 54 tahun di Mesir. Pada tahun 204 Hijrah dia mati. Dia sakit ni, orang tanya dia, ya Aba Abdillah kaifa asbahta, wahai Aba Abdillah, macam mana keadaanmu? Dia pun jawab, aku ni daripada dunia akan berkelana. Tengok tu, daripada dunia akan berkelana, daripada sahabat-sahabat rakan taulang aku akan berpisah, kepada segelas kematian aku akan hirup, dan aku tak tahu nasib aku sama ada ke syurga, maka diucap tahniah, atau ke neraka, maka rugilah aku. Menangis dia. Tu Imam Syafi'i. Sebab dia orang yang rapat dengan Tuhan sampai tahap tu. Semoga Allah beri kepada kita kebaikan. Dan saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya minta izin, saya nak pulang segera sebab saya ada janji dengan orang daripada Penang nak mari bertemu saya pada malam ni. Janji pukul 11, pukul 10 lebih. Jadi minta maaf lah Tok Imam, wakil masjid, semua sekali. Tapi saya katakan saya sayang dan saya cintakan anda semua. Mudah-mudahan ini bukanlah pertama kali bertemu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dengan tajuk dan topik yang lain untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-mutawil. Allahumma ja'alna minal ladzina